berita jam 8 malam. Fasa 2 penarikan balik langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 bermula Jumaat ini. Jumlah pekerjaan di negara ini merosot lebih 25,000 dalam suku pertama tahun ini. Ahli-ahli ekonomi sektor swasta meramalkan ekonomi Singapura menguncup 5.8% tahun ini. Salam sejahtera. Fasa 2 penarikan balik rantaian pemutus rantaian jangkitan COVID-19 bermula Jumaat ini 19 Jun. Ini bermakna lebih banyak kegiatan dan perniagaan akan disambung termasuk pertemuan sehingga 5 orang dibenarkan di tempat awam dan di rumah. Jawatan kuasa berbilang Kementerian MTF mengumumkannya dalam sidang media petang tadi. Menteri Kesihatan Gan Kim Yong berkata, keputusan untuk memulakan fasa 2 itu pada Jumaat ini dibuat selepas melihat trend jumlah kes baru COVID-19 yang semakin kecil termasuk kes melibatkan para pekerja asing dan berkurangnya kelompok baru yang besar. We are now ready to move to phase 2 of our reopening, which will begin after 18th of June. In this next phase, our goal is to ensure that efforts taken during phase 1, as well as a circuit breaker to reduce the risk of transmission, are sustained. Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan semula ialah pertemuan sehingga 5 orang di tempat awam atau di dalam rumah. Meskipun begitu, Encik Gan menambah, orang ramai masih perlu mematuhi beberapa langkah keselamatan yang ditetapkan, iaitu menjaga jarak selamat 1 meter. Sekiranya jarak selamat itu tidak mungkin dapat dipatuhi oleh individu, jarak 1 meter itu perlu dilaksanakan antara kumpulan-kumpulan dengan setiap kumpulan tidak lebih daripada 5 orang. Encik Gan menambah, bermula Jumaat ini juga perniagaan runcit boleh membuka semula kedai. Ini bermakna orang ramai boleh makan serta minum di kedai-kedai tersebut. Tempat-tempat seperti taman dan kemudahan awam lain juga akan dibuka, termasuk taman permainan, pantai, stadium, kompleks renang, dewan sukan dan gimnasium. Dalam pada itu, jawatan kuasa MTF juga mengumumkan beberapa pelonggaran khusus bagi acara-acara seperti majlis pernikahan. Bagi pernikahan di rumah dan di ROMM, 10 orang tidak termasuk kadi akan dibenarkan untuk menghadiri majlis tersebut. Bagi pernikahan di luar rumah pula, 20 orang dibenarkan untuk menghadirinya. Peraturan yang sama juga bagi upacara pengebumian dan persemadian. These are the guidelines for the start of phase 2. It will allow many more activities to resume. And once again, as my colleagues, the Minister Gan and Professor Mak have highlighted, I want to appeal to all Singaporeans to be responsible in undertaking the activities that are permitted under phase 2. Do not treat phase 2 as a signal that we can all relax, we can all let our guard down, and we can now go out and do all our favourite activities. Sementara itu, semua pelawat yang tiba di Singapura selepas 17 Jun diperlukan untuk menjalani ujian COVID-19 menjelang akhir notis jangan keluar rumah SHN masing-masing. Selepas 17 Jun juga, para pengunjung dari negara-negara tertentu boleh menjalani SHN di tempat kediaman masing-masing. In particular, for travellers entering Singapore from specific countries and regions, specifically Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, Macau, mainland China, New Zealand, Republic of Korea, Taiwan and Vietnam. For travellers entering Singapore from 17th of June 2359 and have remained in these places which I just cited in the last consecutive 14 days prior to their entry in Singapore. We will allow them to serve the stay-home notice at their place of residence instead of a dedicated facility.
Dalam pada itu, 214 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 40,800. Dalam laporan awalnya, Kementerian Kesihatan MOH menyatakan ada 3 kes jangkitan dalam masyarakat dan kesemua mereka adalah pemegang pas kerja. Para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing masih membentuk sebahagian besar kes-kes baru itu. MOH akan memberikan perincian lanjut mengenainya pada malam ini. Sementara itu, sehingga semalam, hampir 30,000 pesakit COVID-19 di negara ini sudah sembuh sepenuhnya. Jumlah pekerjaan di Singapura merosot lebih 25,000 dalam 3 bulan pertama tahun ini. Ia merupakan penguncupan suku tahunan terbesar yang pernah dicatatkan. Menurut data rasmi, sebahagian besar kemerosotan itu disebabkan oleh penurunan ketara dalam pengambilan tenaga kerja asing. Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan perangkaan itu mencerminkan kesan awal COVID-19 dengan sektor perkhidmatan berkaitan perdagangan dan pelancongan terjejas paling teruk. Kali terakhir jumlah pekerjaan seburuk itu adalah semasa wabak SARS apabila ia merosot sebanyak 24,000 dalam suku kedua tahun 2003. Sementara itu, kadar pengangguran secara keseluruhan naik daripada 2.3% dalam suku sebelumnya kepada 2.4% antara Januari hingga Mac lalu. Kadar pemberhentian pekerja dalam tempoh yang sama pula meningkat kepada 3,220 berbanding sekitar 2,700 pada suku sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah pekerja yang diberhentikan tidak meningkat begitu besar dalam suku pertama, memandangkan syarikat-syarikat digalak supaya mengekalkan para pekerja dan hanya memberhentikan mereka sebagai langkah terakhir. Instead of retrenchments, we saw a 5-fold increase in the number of employees that were placed on shorter work week or temporary layoffs. This is actually very interesting, and it suggests that the measures that are supported by the tripartite partners, although they do involve some sacrifices, especially on the part of the workers, they are also helping to preserve jobs. And so this tripartite partnership and the tripartite consensus is helping to save jobs. Laporan pasaran buruh itu mengambil kira data yang dikumpul dari Januari hingga Mac lalu. Sebahagian besar daripada penguncupan itu berlaku selepas Tahun Baru Cina apabila sekatan-sekatan perjalanan dikuatkuasakan kerana COVID-19. MOM meramalkan keadaan pasaran buruh Singapura akan bertambah buruk dalam suku kedua tahun ini mengambil kira pelaksanaan langkah-langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 mulai bulan April. Dalam pada itu, para pakar ekonomi sektor swasta menjangkakan hasil dalam negeri kasar GDP Singapura akan menguncup 5.8% tahun ini. Ia jauh berbeza dengan